Okey guys, Assalamualaikum. Hari ni kita ada Kia Niro. Kia Niro ni dia special, dia ada vehicle to load ataupun V2L pada bahagian depan dia. V2L ni, kalau kita camping macam ni, kita boleh guna peralatan elektrik sebab dia boleh draw power daripada bateri kereta sebanyak 3.6 kW. Kita boleh bakar roti, kita boleh masak nasi, kita boleh guna blender. Dan kalau 3.6 kW ni, kita boleh charge kereta EV yang lain. Ya, tengok roti tu dah siap. Dan kereta ni sebenarnya bersaiz 4420, panjang dengan lebar 1825 mm. Dari segi saiz, kereta ni pendek 10 mm berbanding dengan Proton X70. Okey guys, sebelum kami meneruskan buah bicara kami berkenaan dengan Kia Niro elektrik ini, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe, menekan butang share dekat YouTube, Instagram, TikTok dan juga Facebook kami. Okey guys, jangan lupa. Kia Niro. Okey, perkataan Niro tu asalnya perkataan near zero ataupun tak ada karbon yang dibebaskan semasa kita memandu ataupun menghasilkan kereta Kia Niro ini. Dan warna yang digunakan oleh Kia Niro adalah warna Greenscape City. Cityscape Green. Macam itulah warna dia. And then kalau kita tengok rekaan depan ni pula, rekaan depan ini sebenarnya Kia telah menggugurkan rekaan Tiger Nose dan menggantikannya dengan Tiger Face seperti muka Johnny. Sebab apa? Sebab Tiger Nose sebenarnya direka oleh Peter Schreier untuk kereta-kereta petrol. Manakala Tiger Face design pula merupakan falsafah rekaan baru untuk kereta elektrik yang dihasilkan oleh Kia. Bagi model yang kita dapat hari ini, dia datang dengan dua tona warna. Biasanya, dua tona warna bumbung hitam, warna badan. Tapi Kia dia berani sikit dan pelik sikit. Kita boleh tengok warna hitam tu ada dekat wheel arch, ada dekat dia punya pintu, dekat bumper belakang serta dekat bahagian bumbung ni sikit. Dan memang kalau kita atas jalan, kita boleh tengok rekaan kereta ini sebenarnya sangat unik dan juga sangat lain daripada yang lain berbanding dengan kereta yang biasa. Okey, dekat bahagian belakang ni pun kita boleh tengok Kia Niro ni design dia agak unik dan pelik berbanding dengan design yang lain. Yang pertama, kita boleh tengok lampu dia ni. Lampu ni dia ni Kia kata rekaan boomerang. Dan dekat C-pillar dia sebenarnya ni plastik. Dan untuk kereta ni sebenarnya ada air curtain dekat sini dan bersambung dengan pintu belakang. Supaya kereta ini aerodynamically dia lebih aerodinamik dan menghasilkan coefficient of drag sekitar 0.29. Dan untuk kereta ini juga ada orang komen rim dia tak berapa lawa. Ya, rim 17 inci ni memang besar, cuma untuk menjadikan kereta ini lebih aerodinamik memang rim dia terpaksa ditutup dengan besar supaya dia tak mengganggu perjalanan udara kereta ketika kereta ni dipandu dengan laju. Dekat bahagian depan ni, kereta ni sebenarnya ruang depan ni walaupun ada, tapi sebenarnya dia ada ruang yang besar. Jadi kita boleh sediakan frunk ataupun front trunk sebesar 20 liter. Jadi bolehlah kita letak wire charger dalam ni. Dan untuk kereta ni juga sebenarnya dia datang dengan bateri sebesar 64.8 kWh. Bateri lithium ion polymer. Bateri ni boleh kita drive kereta ni sejauh 460 km untuk bacaan WLTP. Sebenarnya 460 tu dah besar dah. Dan semua kuasa daripada bateri ni akan dihantar ke tayar depan menerusi motor elektrik, single motor elektrik dengan single gear yang menghasilkan sekitar 201 kuasa kuda dan 255 Nm torque. Untuk charging, okey, kereta ni sebenarnya dia menggunakan arkitektur yang lama, 400 volt. Jadi kereta ni sebenarnya charging dia tak berapa besar sangat. Untuk bahagian depan, charging port dia dekat depan. Dan untuk alternate charging, AC charging, dia menyokong 11 kW. Kalau kita guna 11 kW, kita boleh charge 0 ke 100 dalam masa 6 jam 20 minit. Tapi sebenarnya kita tak charge 0 ke 100 setiap hari. Kita charge, kita top up. Let's say kita top up 50 ke 100. Mungkin masa yang kita ambil sekitar 3 jam saja. Bagi DC fast charger, dia ada satu lagi sini. Dia boleh menyokong sehingga 80 kW. Daripada 10 ke 80, kita boleh top up dalam masa 49 minit sahaja.
Honda juga membuktikan bahawa sebenarnya kereta ni boleh menjadi sustainable dan dihasilkan daripada barang-barangan terpakai. Sebagai contoh, headlining atas kepala saya ni sebenarnya material dia material fabric yang recycle semula. Tak silap saya dia pakai boxer abang beras untuk jadikan headlining kereta ni. Yang kedua, seat kereta ni walaupun nampak macam leather tapi sebenarnya dia bukan leather, dia lebih kepada leatherette dan dia dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan. Mungkin dibuat daripada lobak. Dan untuk bahagian dalaman kereta ni sebenarnya dia menggunakan cat yang dia asaskan daripada air. So, maksudnya cat itu tak ada benzin, tak ada tolin. Maksudnya kalau kita lepaskan cat tu dalam air, dia tak membunuh ikan-ikan yang ada dalam air. Secara keseluruhan, rekaan dalaman Kia Niro ni sebenarnya moden dan minimalistik. Pada masa sama, dia sebenarnya nampak juga sophisticated. Sebab dia menggunakan skrin yang besar 10.25 inci high definition untuk sistem multimedia, lengkap dengan sambungan Apple CarPlay dan juga Android Auto, serta 10.25 inci sebiji lagi kat depan saya ni untuk bahagian meter juga. Dan paparan skrin ni sebenarnya unit touch screen untuk mengawal aircon dan juga sistem multimedia. Sebenarnya dia boleh bertukar. Kita tekan sini dia boleh tukar untuk kawal radio. Lain-lain equipment, kita ada shift by wire dengan menggunakan rotary untuk menukar gear. Kita ada seat ventilation, ada soket 12 volt yang boleh menghasilkan sekitar 180 watt kuasa elektrik, 2 USB point, charging port serta pedal shift untuk menukar ataupun mengawal kekuatan brake regeneratif. Okey, sekarang ni kita duduk kat bahagian belakang. Satu perkara yang saya suka berkenaan dengan Kia Niro ni ialah wheelbase dia panjang 2720mm, menjadikan ruang kaki ni luas. Tambahan pula kat tengah ni tak ada hum. Bila tak ada hum, orang yang duduk kat tengah ni duduk selesa, dia kaki dia tak tersangkut. Kalau tak ada orang duduk, kita tarik armrest dan kita ada 2 cup holder kat sini. Lain-lain equipment, kita ada 2 point USB dekat seat ni. Jadi tak adalah kita kena tunduk nak pasang USB ni. Ada aircon vent, ada sunroof dan dekat depan tadi saya sebenarnya lupa nak sebut, kita ada satu charging point wireless untuk handphone kita. Dan dekat bawah saya ni satu lagi soket 3 pin yang boleh menghasilkan 250 volt dan 12 ampere. Nak guna charge laptop, nak guna untuk apa-apa pun boleh. Seperti biasa, saya memang lupa nak sebut, dekat belakang kita ni kita ada 475 liter ruang kargo. Dan bila kita lipat kedua-dua seat kita ni, kita dapat lebih kurang 1400 liter. Memang magic. Belakang luas, dekat ruang kargo pun luas. Ciri ni hanya khas untuk Kia Niro sahaja. Okey guys, kita tengah drive Kia Niro EV ni. Okey, komen pecutan kuasa, pecutan EV ni 0 ke 100 dibuat dalam masa 7.2 ataupun 7.3 saat. Memandailah untuk sebuah crossover elektrik yang memang digunakan untuk family. Dan halaju Kia Niro ni dihadkan kepada 167 km sejam. Untuk jarak pemanduan, walaupun Kia Niro ni Kia declare dia dapat 460 km WLTP, tapi bila saya bawa pagi ni dengan halaju 110, 120 plus sikit macam tu, saya dapat lebih kurang 410 km sejam. Memang ada beberapa faktor lain lah yang menjadikan jarak pemanduan tu berubah-ubah mengikut cara pemanduan, mengikut laluan dan juga mengikut gaya kita memandu tu macam mana. Dari segi braking, umumnya memang kereta elektrik ini akan menggunakan regenerative braking sebagai salah satu cara memandu dan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan semula tenaga kinetik yang hilang, ataupun kita nak dapatkan tenaga kinetik daripada dia terbazir itu menjadi tenaga haba dekat brake pad, ditukar menjadi tenaga elektrik. Sebenarnya kita boleh kontrol dia punya kekuatan regenerative brake dengan menggunakan pedal shift dekat sini. Ya, pedal shift ni gunanya untuk menukar kekuatan brake regeneratif tu dalam 4 tahap. Dan bagi tahap yang maksimum, iaitu tahap nombor 4, kita boleh jadikan kereta ni sebagai single pedal driving. Maksudnya
Kalau kita pandai nak guna single pedal driving tu, kita dah tak payah pakai pedal brake. Kita lepas minyak, dia auto brake. Tapi kalau orang yang tak pandai, dia akan menjadikan kereta ni macam tersengguk-sengguk sikit. Dia macam ada rasa ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang sikit. Setengah orang dia akan jadi pening. Okey, dari segi suspension, kereta ni datang dengan suspension multi-link dekat bahagian belakang dan juga topang McPherson ataupun McPherson strut dekat bahagian depan. Berbanding dengan BMW iX3 yang kita uji 2-3 minggu lepas, iX3 tu datang dengan suspension adaptif. Bagi kereta ni pula, dia hanya diberikan suspension pasif. Maksudnya dia hanya ada absorber dan juga spring yang biasa. Dia tak ada sistem elektromagnetik. Ini menjadikan spektrum operasi suspension tu terhad dalam satu operasi saja, sama ada keras ataupun lembut. Dan bagi pendapat saya, selepas saya test kereta ni dalam 3 hari, saya boleh rasa bahawa kereta ni sebenarnya dia punya suspension memang ditala untuk pemanduan bandar dengan sedikit lembut. Contohnya kalau kita bawa dalam keadaan normal 50, 60, 70 macam ni, dan kita lalu jalan tak rata, memang kita rasa sangat selesa, sangat best, tak rasa apa. Tapi kalau kita bawa laju atas highway dengan berat chassis ni mencecah 1757 kilo, dan bila kita bawa laju melalui jalan tak rata, bahagian belakang tu akan mula merasa membuai, ataupun bahasa tepatnya kita boleh rasa pitching. Bahagian belakang tu dia main macam ni. Lama-lama kita rasa macam tak berapa confident nak bawa laju. End up kita akan mematuhi hal laju kebangsaan, iaitu 110, 120, walaupun sebenarnya kereta ni boleh pergi sehingga 167 km sejam. Okey, untuk keselesaan pula, pada hal laju 110 km sejam, kereta ni bunyi ataupun MVH dia adalah sekitar 69 desibel, senyap. Tambahan pula kat tayar depan tu dia memang pakai tayar Continental Eco Contact 6, memang senyap lah. Cuma dari segi keselesaan tempat duduk, walaupun tempat duduk ni ada heating, ada ventilation, itu ciri yang saya sangat suka bagi kereta ni. Sebenarnya counter ataupun rekaan seat kereta ni macam tak berapa support untuk lower back. Lepas kita bawa 2 jam, kita akan rasa macam penat sikit. Nak tak nak kita berhenti rehat. Alang-alang kita berhenti rehat, baik kita charge kereta ini terus sekaligus. Saya rasa dalam kereta ni, orang yang paling gembira duduk ialah penumpang dekat bahagian depan, sebab dia ada satu mode yang dipanggil relaxation mode, di mana kalau kita tekan butang tu, seat tu akan tolak ke depan dan turun habis ke belakang untuk penumpang depan tu tidur dengan selesa. Dalam erti kata lain, Kia kata bila mode itu diaktifkan, maksudnya penumpang depan ni, sebelah saya kiri ni, dia boleh tidur dalam keadaan gravity seat. Maksudnya dia rasa sangat selesa. Bang, kereta ni ada kelemahan tak? Okey, ini memang perkara biasa yang saya akan ulas setiap kali saya review kereta. Ya, kelemahan pertama kereta ni ialah harga dia. Harga dia memang agak mahal, iaitu RM256,000 on the road, lebih kurang plus minus. Kalau anda ada duit, anda tambah lagi RM2,000 dan anda boleh dapat BMW i4 E35 dengan harga RM258,000. Anda pun dah jadi macam, baik beli BMW macam tu kan. Yang kedua, desain kereta ni. Tak semua orang boleh terima desain yang sebegini berani. Sebab bagi saya depan tu macam berani, belakang pun lebih kurang berani juga. Jadi lama-lama untuk pendapat saya rasa saya lebih suka desain tu macam konvensional sikit. Bentuk-bentuk yang pelik ni agak sukar untuk kita hadamkan. Okey, bagaimana pula dengan sistem keselamatan kereta ni? Okey, dah jenama Kia, memang safety dia memang tip-top, memang full package. Yang pertama, dia ada blind spot dengan collision avoidance. Dia ada RCTA dengan collision avoidance. AEB dia bukan setakat boleh kesan di bahagian depan, tapi dia boleh mengesan kenderaan lain di bahagian simpang. Let's say ada tiba-tiba kereta lain nak potong kita dekat simpang, dia akan tolong brake juga. Sampai tahap tu sekali. Dan dia juga ada auto high beam, dia ada adaptive cruise control, lane keep assist dan safe exit warning. Satu benda yang saya sangat suka berkenaan dengan kereta ni ialah kesemua amaran tu akan disampaikan dalam sistem audio, sistem speaker kereta ni. Kalau kita ada buat silap, kereta ni akan menghasilkan bunyi amaran dan dia akan menghentikan bunyi-bunyi muzik tu
supaya kita peka lah, supaya kita memberi perhatian penuh kepada amaran-amaran yang dikeluarkan oleh sistem keselamatan Kia ni. Okey, kepada siapa yang patut beli kereta ni? Okey, saya dah test, saya dah uji kereta ni, saya dah bawa 2-3 hari. Saya rasa kereta ni memang sesuai untuk family man. Ya, sebelum ni dia memang dah bawa kereta petrol. Tiba-tiba dia rasa dia nak tukar kereta SUV elektrik yang boleh diharap daripada jenama yang dipercayai. Dan dia bukan nak bawa laju, dia memang mementingkan keselesaan. Dengan harga RM258,000 ni, dia boleh dapat 8 tahun jaminan untuk sistem bateri dan juga sistem motor elektrik. Serta 5 tahun jaminan dengan 150,000 km jarak pemanduan. Kereta ni memang sesuai untuk bawa 5 penumpang dalam satu masa dengan selesa. Dekat bahagian belakang pun memang boleh tahan luas. Okey, sekian saja review daripada kami berkenaan dengan Kia Niro EV ini. Seperti biasa, sebelum saya mengundurkan diri, kalau anda belum lagi like, belum subscribe dan juga belum share, sudi-sudikanlah untuk menekan semua butang yang ada dekat bawah tu, dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram. Dan jangan lupa untuk me-WhatsApp saya dan bertanyakan berkenaan dengan Kia Niro EV ini. Okey? Jangan lupa WhatsApp, Instagram. Bye-bye.